Hai semua, selamat datang ke Luang Perpustakaan. Setiap hari, saya pergi kerja pukul 6 pagi. Balik kerja kalau ada OT pukul 10 malam. Kenapa saya rajin kerja, tapi duit yang dapat tu tak cukup untuk belajar bulanan? Makin rajin, makin miskin. Makin miskin, makin rajin. Kenapa boleh jadi macam ni? Tetapi, ini telah jadi kebiasaan seharian kita. Ini ada golongan yang dipanggil sebagai the working poor ataupun dalam bahasa Melayu miskin bekerja. Walaupun masa kerja yang panjang, tetapi masih tidak dapat pulangan yang dikehendaki. Setelah membaca 3 buah buku, di sini saya akan kongsikan lebih lanjut penerangan tentang masalah yang dihadapi dan cadangan untuk mengelakkan diri daripada terjebak dalam situasi tersebut. Menurut ahli ekonomi Jepun, Takashi Kadokura mengatakan golongan miskin bekerja mempunyai ciri-ciri berikut. Setiap hari sibuk bekerja, tetapi masih tidak dapat kehidupan seperti orang kaya. Pekerjaan golongan miskin bekerja adalah senang diganti dan dipecat. Sumber kewangan mereka mudah diputuskan. Jika ingin mendapat pekerjaan yang baru adalah susah. Walau bagaimanapun, miskin bekerja dalam masyarakat bukannya hanya segelintir. Kita boleh melihat pekerja yang bekerja sebagai pencuci kereta, tidak ada kenderaan sendiri. Pekerja menguruskan cek anda, akaun sendiri cuma tinggal RM30. Orang yang membantu anda mencari barang yang hendak di pasaraya, orang yang menghidangkan makanan kepada anda, pengendali di pelbagai bidang, ataupun pengurus di sebuah syarikat. Dalam buku Nickel and Dime, or Not Getting By in America penulis Barbara Ehrenreich guna 1 tahun untuk melalui kehidupan miskin dan menerbitkan buku ini. Buku ini mengatakan dia perasan dalam kehidupan miskin mempunyai satu kitaran yang tidak boleh lepas. Duit tidak cukup, jadi sewa bilik yang jauh dari tempat kerja. Tempat tinggal yang jauh kena membajarkan masa panjang dalam perjalanan. Kalau membajarkan banyak masa dalam perjalanan, maka tidak ada masa untuk mencari ilmu. Untuk menampung kos sara hidup dan sewa bilik yang semakin meningkat, jadi kena pula buat OT dan part-time. Oleh disebabkan masa kerja yang terlalu panjang, dia menjadi mesin kerja. Tidak ada masa untuk belajar, mendapat ilmu yang lain dan mendapat kemahiran pakar. Setiap hari ulangi kerja yang sama. Bila teringin menukar kerja lain, tapi jadi pula kitaran yang sama. Dalam buku ini, kita dapat membuat satu kesimpulan masalah apa yang sebenarnya berlaku. Iaitu, kalau tiada duit, hanya dipanggil miskin. Kalau tiada masa, barulah dipanggil dalam keadaan dilema. Apabila setiap tahun dipenuhi dengan kerja ulangan, anda akan bosan dengan kerja itu. Bolehkah awak bagi tahu saya, adakah anda telah melalui beberapa tahun? Atau anda hanya melalui 1 tahun, tetapi diulangi banyak kali? Masa yang tidak cukup menyebabkan tiada lihat dan hiburan. Apa yang lebih serius terjadi adalah ia menyebabkan tiada masa menambah ilmu pelajaran, membaca buku, hari kuliah dan belajar kemahiran dan bidang lain. Ini ada penghalang dalam golongan masyarakat. Jadi, setelah membaca 3 buah buku itu, di sini akan cadangkan 4 cara mengatasi masalah tersebut. Cara pertama, jadual anda jangan terlalu penuh. Jadual anda tidak boleh terlalu penuh. Anda akan sibuk bekerja sehingga perkara lain tidak diketahui. Orang yang terkaya dalam dunia pada tahun 2018 sehingga 2021, Jeff Bezos, pernah mengatakan dia mendapati manusia bukan tidak suka tekun bekerja, tetapi manusia tidak suka jadual yang terlalu penuh. Dia sendiri juga benci jadual yang terlampau penuh. Tolakkan perkara yang tidak penting. Bukannya semua permintaan orang kita kena terima. Walaupun sibuk dengan kerja, kita kena menetapkan satu masa untuk belajar kemahiran dan mencari ilmu. Mempunyai matlamat dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Contohnya, merancang dalam 1 bulan saya kena membaca berapa buah buku, kena jogging berapa km, atau mendapat kemahiran menggunakan komputer pada suatu masa. Jadual anda dibuat boleh mengikut keutamaan. Cara kedua, berlehat. Mungkin anda akan nampak orang yang bekerja di bawah tekanan dan masa yang panjang
akan mempunyai tabiat buruk seperti meludah melatar-latar tempat, merokok dan pakaian tidak kemas, membajir duit atau suka menonton video pendek. Ini disebabkan mereka yang tertekan ingin mendapatkan perlepasan segera dan tidak memikirkan kesan selepasnya. Oleh itu, jika anda mempunyai kerja yang banyak, anda boleh meluangkan masa untuk berehat ataupun membuat apa yang anda minat. Ini adalah kerana bila anda dalam keadaan bertenang, minda anda akan lebih cegas dengan membuat apa yang lebih penting saja, serta mengelakkan tabiat buruk tersebut. Cara ketiga, kurangkan berfikir perkara yang tidak begitu penting. Contohnya, tidak perlu demi menjimatkan beberapa sen dan pergi ke pasaraya besar membeli satu barang. Tidak perlu memikir pakai apa untuk esok. Tidak perlu memikir malam nanti kita makan apa. Gunakan jingka dan jari untuk membuat keputusan. Jika cuaca hari ini baik, jadi saya keluar pergi beli makanan. Jika hujan, jadi saya pergi masak makanan sendiri. Jika saya mengantuk, jadi saya pergi bancuh kopi. Jika saya tertekan, jadi saya ajak kawan ke melancong. Jika saya lapar, jadi saya pergi ke tempat yang terdekat untuk beli makanan. Melalui cara ini, anda dapat menjimatkan masa untuk memikirkan perkara yang lebih penting sahaja. Cara keempat, belanja untuk diri sendiri selain daripada belanja dari segi membeli phone baru, membeli PS5, baju baru, sport shoe baru, top up duit untuk game dan sebagainya. Anda boleh beli bahan yang dapat membantu anda, seperti buku, hadiah khusus pengurusan kewangan atau keras makanan. Ini memberikan anda membuka minda kepada beberapa cara macam mana mencari rezeki yang ada pada sekeliling anda. Contohnya, buku pelaburan dapat memberikan idea cara menjana wang secara pasif. Percaya saya, masa adalah alat menentang kemiskinan dalam kehidupan anda. Kita hendak menguruskan masa dengan cukup teliti. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.